Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video seram malam ni, saya nak kongsikan tentang pengalaman seram daripada Nadim. Dia dah DM saya tentang kisah-kisah seram yang pernah berlaku dalam hidup dia. Dan sebenarnya, keanehan yang berlaku dalam hidup dia ni daripada dia kecil lagi, daripada dia dilahirkan. Jadi dia DM saya dekat Instagram dan dia send dekat saya beberapa cerita yang pernah berlaku dalam hidup dia. Cuma dalam video kali ni saya tak ceritakan semua cerita-cerita yang dia dah send tu. Saya akan buat beberapa part. Jadi korang tunggu je lah. Okey, dia DM saya macam ni. Assalamualaikum Kak AA. Seperti yang dijanjikan, saya Hang Nadim akan berkongsikan kisah seram saya untuk dikongsikan pada penonton channel Kak AA. Banyak pengalaman sejak pandemik COVID ni. Tambah lagi dia bekerja sebagai security guard. Cuma dalam video kali ni, saya tak ceritakan pengalaman dia yang dalam pandemik COVID, tapi saya ceritakan masa dia baru-baru dilahirkan dan pertama kalinya dia nampak penampakan tu. Dia ada bagi tajuk dekat sini dan tajuknya adalah apa tu apa? Sudah sedia? Jom kita mula. Katanya cerita ni berlaku pada tahun 1990 hingga 1993. Dalam jangka masa itulah. Dan kisah ni lebih tertumpu kepada kisah ayah dia, kisah datuk nenek dia dan juga emaknya. Katanya arwah ayah dia adalah seorang yang berjaya. Boleh dikira berjaya kalau nak comparekan dengan anak-anak yang lain. Dan kalau nak comparekan dengan menantu-menantu dekat sebelah maknya pun, ayah dia ni dikira sebagai seorang yang berjaya. Cuma walaupun ada kerjaya sendiri, walaupun dah berjaya macam tu kan, tapi ayahnya ni tak sombong. Dia seorang yang humble, seorang yang peramah, dia disenangi dengan orang-orang. Dan arwah ayahnya ni selalu tolong adik-beradik yang lain, tolong ahli keluarga yang susah, yang lebih susah. Bukan keluarga dia je, bukan adik-beradik dia je yang dia tolong, tapi adik-beradik maknya pun sama juga. Dia anggap macam adik-beradik dia sendiri. Ada masalah apa-apa, kalau seboleh-bolehnya ditolong, dia akan tolong. Cuma masa remaja ayahnya ni, sebelum ayah dia berjaya, ayah dia ni boleh dikira sebagai seorang yang nakal jugalah. Yalah, remaja-remaja kan, selalu dicaci maki orang kampung, dimaki orang kampung. Boleh kira sebagai seorang remaja yang nakal lah. Cuma lepas mak dia meninggal, arwah ayah Nadim ni jadi tersisih. Tambah pula masa tu lepas opah Nadim ni, mak kandung kepada ayah dia meninggal dunia, atuk Nadim ambil keputusan untuk kahwin lain. Jadi arwah opah Nadim ni, dia meninggal dunia disebabkan melahirkan anak yang ketiga. Cuma adalah ura-ura yang mengatakan arwah opah Nadim ni meninggal disebabkan kena sihir dengan isteri kedua atuk dia, yang mana opah tiri dia sekarang ni. Cuma wallahualam, betul ke tak tu wallahualam lah. Tak lama lepas tu, lepas ayah dia dah berjaya, ayah dia pun menikahi maknya. Tapi ahli keluarga arwah abahnya ni macam tak berkenan sangat dengan mak dia. Sebab diorang fikir yang mak Nadim ni bukan seorang wanita yang baik-baik macam tu. Tapi tak lama lepas tu, lepas Nadim ni dilahirkan dan arwah ayahnya pun makin berjaya, diorang semua pun macam jadi satu keluarga yang sangat bahagia masa tu kan. Dari start daripada situlah, keluarga sebelah ayah Nadim ni mula percaya yang maknya tu adalah seorang wanita yang baik-baik. Nadim ni anak sulung dalam keluarga dia dan dia adalah cucu kedua dalam keluarga ayahnya. Dalam keluarga maknya pula, dia adalah cucu yang keempat. Lepas sebulan dia dilahirkan, dia selalu je menangis. Tiap-tiap malam dia akan menangis. Masa dia umur 6 bulan, katanya dia menangis tak henti-henti selama 30 hari berturut-turut. Dia hanya akan berhenti menangis kalau dia menyusu ataupun tidur. Itu pun lepas dibagi air yang dah dibaca ayat-ayat Quran oleh atuk dia. Masa dia 6 bulan tu jugalah, mungkin sebab hari-hari menangis kan. Dalam masa 1 bulan tu, kalau malam je mesti menangis kan. Time tu katanya kesabaran ayah dia tercabar tau. Ayah dia tiba-tiba boleh naik angin dan rasa marah sangat dengan dia yang masih baby lagi time tu, sebab seolah-olah macam mengganggu orang lain nak tidur. Jadi ayah dia tadi pergi angkat dia yang masih baby
yang masih 6 bulan dan ayah dia ni nak pergi lemparkan dia ke dapur arang kayu yang ada dekat dapur sana. Mungkin juga masa tu seolah-olah macam ada sesuatu yang merasuki ayahnya kan, sampaikan dia bertindak macam tu. Bukannya dirasuki tau, tapi macam dihasut oleh sesuatu lah kot kan. Okey, dah nampak ayah dia yang nak baling dia ke arah dinding tadi. Atuknya pun pujuk ayah dia. Dia pujuk, dia bagi kata nasihat, sampaikan ayah je ni tak jadi nak buat kerja tu. Masa tu hanya dia seorang je menangis setiap malam, seolah-olah macam dikacau oleh sesuatu lah kan. Tapi dalam masa yang sama, dalam keluarga ayah dia tu, dia adalah cucu yang kedua kan. Maksudnya dia ada seorang lagi abang sepupu, dan abang sepupu dia ni katanya 5 bulan je lebih awal daripada dia. Maksudnya abang sepupunya pun masih lagi baby time tu, mungkin dalam 11 bulan lebih kurang kan. Tapi abang sepupunya ni tak menangis macam dia, baik je, macam tak ada tanda-tanda diganggu lah kan. Dalam keluarga ibunya pun ada juga yang baya-baya dia, katanya 3 bulan lebih awal daripada dia, pun sama juga, membesar dengan elok je, tak ada tanda-tanda gangguan. Jadi benda ni semua berlaku pada dia sahaja. Masa tu arwah atuk sebelah ayah dia ni macam ada sembunyikan sesuatu tau. Tapi lama kelamaan arwah ayah dia dapat tahu juga yang atuk dia ni ada sembunyikan sesuatu. Sampaikan masa tu diorang semua gaduh besar tau. Atuknya, opah dia dan juga arwah ayah dia, tiga-tiga ni bergaduh mulut, sampaikan diorang lama jugalah tak bercakap. Cuma tak lama lepas tu diorang saling berbaik dan saling minta maaf antara satu sama lain. Cuma apa punca yang buat diorang tu semua bergaduh sampai sekarang pun diorang tak tahu. Maksudnya Nadim ni tak tahulah. Tambah-tambah lagi kesemua yang terlibat ni dah pun meninggal dunia. Masa Nadim ni membesar, dia selalu meracau. Kalau tidur seolah-olah macam bermimpikan sesuatu dan meracau-racau. Jadi disebabkan keadaan tu, atuk dia pada masa tu memang tak benarkan dia keluar daripada rumah ataupun keluar merayau-rayau dekat sekitar rumah. Makin lama makin dia membesar, dalam 3-4 tahun macam tu, dia dah boleh dah bercakap sepatah-sepatah. Dan masa tu lah, kalau dia tidur je dan dia akan meracau-racau, bila dah terbangun orang akan tanya dia, mimpi apa kan, cakap apa tadi, macam tu kan. Jadi masa tu lah dia akan ceritakan, maksudnya cuba ceritakan apa yang dia mimpi. Cuma sebab dia baru belajar bercakap masa tu dan ayat yang terkeluar daripada mulut dia pun sepatah-sepatah lah. Jadi orang yang bertanya tu pula lah yang nak kena fahamkan situasinya tu. Mimpinya pula biasanya dia akan mimpikan benda yang sama. Jadi masa dia dah boleh bercakap tu, dia cakap macam ni, dia selalu kejar saya. Mula-mula nak main kejar-kejar, lepas tu dia tangkap dan nak makan saya. Saya takut sebab kadang-kadang dia baik, lepas tu dia jadi jahat. Dan bila ahli keluarga lain tahu tentang hal ni, of course lah dia orang semua takut kan. Ada satu hari masa dia umur 4 tahun, arwah opah tiri dia ajak Nadim ni untuk masuk ke dalam hutan. Tak pasti juga dia nak pergi ke sana tu untuk apa, dan dia pun masih kecil lagi masa tu kan. Katanya rumah atuk dengan opahnya ni tandasnya tu kat luar, bilik mandi pun kat luar, dan dua-dua ni macam asing tau. Jadi kalau nak pergi ke kebun, memang nak kena lalu area belakang tandas tadi. Dan dekat belakang tandas tu ada macam satu titi yang dia orang letak batang buluh dekat situ. Jadi untuk pergi ke arah kebun tadi, nak kena lalu ikut titi tu dulu. Masa dia jalan dekat area belakang tandas tu, dia pijak je dekat atas titi tadi, tiba-tiba dia perasan suasana yang sangat terang masa tu, tengah hari lagi tau, tiba-tiba je jadi gelap, jadi suram, seolah-olah macam nak hujan macam tu. Dan masa itulah dia ternampak satu lembaga yang ada dekat atas pokok, dekat dahan pokok, dan lembaga tu ada dalam keadaan mencangkung. Masa dia tengok ke arah lembaga tu, dan lembaga tu pun tengah tengok ke arah dia juga. Katanya dia orang macam bertatapan mata lah masa tu. Jadi masa dia bertatapan mata tu lah, dia rasa seolah-olah macam dia hilang tau, seolah-olah macam dia dah jatuh ke dalam satu lembah yang gelap sangat dan sejuk. Lembaga tu pula rambutnya panjang menggerbang dan matanya merah menyala. Bila dah lama bertatapan tadi dan dia pun rasa macam hanyut je, dan tiba-tiba dia boleh tersedar. Tapi time ni dia pelik tau,
Sebab sebelum ni dia baru je pijak atas titi untuk ke arah ladang, ke arah kebun sana kan. Tapi lepas dia dah bertatapan mata dengan lembaga tadi, tiba-tiba keadaan dia tu bukan lagi nak masuk ke arah kebun, tapi baru je keluar daripada kebun. Adakah dia dah masuk dah ke dalam kebun tu, tapi dengan keadaan dia yang tak sedarkan diri, dan tahu-tahu je dia dah keluar daripada area tu. Keluar daripada area kebun tadi pun dia berdua dengan opah dia juga, dengan opah tiri dia tu kan. Masa tu sekali lagi dia tengok dekat atas dahan pokok, tempat dekat mana lembaga tu duduk. Ya, lembaga tadi masih lagi ada dekat sana. Dah tu dia pandang kiri, dia pandang kanan. Masa ni dia perasan suasana dah berubah. Tadi suasananya macam gelap sangat, macam nak hujan macam tu kan. Tapi sekarang ni suasana sama macam sebelum ni yang dia baru nak masuk ke dusun tu. Yalah, selayaknya waktu tengah hari lah kan. Lepas tu Nadim tadi pun tanyalah opah dia kan, apa tu opah? Sambil-sambil ditunjukkan ke arah lembaga yang ada dekat atas dahan tadi. Dan opahnya jawab apa? Opahnya cakap, tak ada apalah, dia cuma penjaga, jangan risau, dia dah tak usik Nadim lagi dah. Dah tu opah dia macam senyum manis macam tu tau. Dan dia pimpin tangan Nadim tadi balik ke rumah dia balik. Katanya semua yang jadi tu masih lagi kekal misteri. Dia pun tak boleh nak jelaskan secara detail apa yang sebenarnya dah berlaku. Akak macam gitu je. Kok lah ada yang tanya kan. Sebenarnya dia ada send lagi, macam yang saya kata tadi lah, dia ada send beberapa cerita lagi, tapi saya akan ceritakan dalam video-video yang seterusnya lah. Dan next video daripada dia bagi tajuk Budak Kecil Itu. So kita tunggu je lah, okay? Yelah, kalau nak buat panjang-panjang kan macam kesian lah pula dengan saya punya editor tu kan. Semangat editor, semangat. Oh, dia ada pesan juga dekat sini. Katanya walau apa pun yang jadi sebelum ni, dia cuma harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan keturunan dia. Dan kita sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah untuk opah dia, untuk ayah dia, dan juga untuk atuk dia. Al-Fatihah. Okey, saya rasa kalau kita yang dah biasa dengan cerita-cerita misteri, kita boleh dapat agak kan apa yang dah dialami oleh Nadim ni. Tapi saya tak naklah kepoci dekat sini sebab dia pun tak claim benda tu apa. Cuma kata yang faham tu faham je lah. Okey, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.